Kewangan Islam merupakan aktiviti pembiayaan yang mematuhi syariah iaitu Undang-Undang Islam serta merujuk kepada pelaburan yang dibenarkan berdasarkan syariah. Industri kewangan Islam kini semakin berkembang meski berdepan persekitaran mencabar terutamanya pandemik COVID-19 juga prospek dalam menyumbang bakat baru dalam industri ini. Bagaimana industri ini menangani cabaran industri termasuk impak daripada pandemik? Fokus ini akan kami bawakan bersama anda dalam segmen Bualbis seketika nanti. Saya Akmal Hafiz Ruslan akan bersama anda untuk 30 minit yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera BIS Malaysia edisi Isnin 19 Julai 2021. Bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Saudara, minat yang mendalam dalam bidang perniagaan mendorong seorang wanita di daerah Tuaran Sabah menceburi penternakan itik penelur. Bermula dengan 10 ekor itik, Jessie Anbukon, 49 tahun, kini boleh berbangga kerana telur masin yang dihasilkan telah menembusi pasaran seluruh negeri di bawah bayu itu. Ikuti perkongsian usahawan berjaya ini bersama wartawan Gabriel Michael Stone. Seluas 1.2 hektar menempatkan sehingga 5,000 ekor itik penelur. Dikendalikan bersama 7 orang pekerja, ladang ini berupaya menghasilkan lebih 1,800 telur masin sehari dengan pendapatan mencecah puluhan ribu ringgit sebulan. Menurut Jessie, bagi menghasilkan telur masin berkualiti, beliau sentiasa memastikan telur masin keluarannya melalui pemerapan selama 15 hari. Setakat ni produk kami pasar seluruh Sabah, di mana ada supermarket besar-besar, di situlah kami ada. Di mana dia buka outlet baru, di situlah kami ada. Penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 turut memberi cabaran kepada perniagaan telur masin Jessie. Sumber-sumber mentah iaitu baja tu kan dia naik sampai sekarang, Mbak. Tiap-tiap bulan naik, tiap-tiap bulan naik. Jadi tapi harga tu kami tidak boleh kasih naik. Begitu. Jadi itu cabaran kami yang betul-betul parah lah untuk kami. Enggan mengalah, wanita yang pernah mendapat pengiktirafan sebagai usahawan berjaya tekun nasional dan pengusaha cemerlang Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah ini mempunyai perancangan jangka panjang. Selain berusaha menarik minat penyertaan usahawan muda, Jessie turut merancang mengembangkan perniagaannya sehingga menembusi pasaran antarabangsa. Untuk itu, beliau sentiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti pelbagai kursus keusahawanan bagi memantapkan kemahiran yang dimiliki. Bermula dengan minat dan akhirnya menjadi antara usahawan telur masin yang berjaya di Sabah. Sesungguhnya, kegigihan Jessie wajar dicontohi oleh usahawan wanita di negeri ini. Baik, demikian tadi pakej dari BIS yang dapat kami sajikan. Saudara, industri kewangan Islam jelas menitik beratkan beberapa elemen penting antaranya standard industri, ilmu pengetahuan juga kualiti perkhidmatan dan melihat kepada situasi semasa negara juga dunia. Bagaimana kita melihat akan pentingnya keperluan untuk mempunyai golongan profesional dengan akreditasi dan kemahiran yang bersesuaian agar dapat memastikan kemajuan industri ini juga dalam mendepani pandemik. Kewangan Islam pulihkan COVID. Topik ini kami bawakan dalam segmen Bualbis. Dan telah pun bersedia dalam talian ketika ini penganalisis kewangan Islam Tuan Haji Muhammad Helmi Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat.
Baik Ustaz, kalau kita lihat untuk topik yang kita bawakan untuk segmen Bual Biz pada hari ini, mungkin sebagai permulaannya, mungkin Ustaz boleh kongsikan situasi perkembangan industri kewangan Islam ketika ini. Okey, Akmal, kewangan Islam dan ekonomi Islam adalah kait rapat. Jika kita bercakap tentang kewangan Islam, kita kena mahir tentang kontrak-kontrak syariah yang ada di dalam kewangan Islam. Jadi sejak daripada zaman berzaman beribu tahun dulu memang ekonomi Islam, kewangan Islam yang mengandungi kontrak-kontrak yang pelbagai itu menjadi satu alat ekonomi Islam yang membantu umat Islam daripada dulu sampai sekarang. Dalam situasi pandemik macam ni, tak kira lah kecil, besar hingga global pandemik macam sekarang, ekonomi Islam yang mempunyai alat-alatnya iaitu kewangan Islam adalah satu alat yang boleh membantu menjamin survival umat manusia. Itu sebagai intro lah, anatomi tentang kewangan Islam dan ekonomi Islam dalam mendepani COVID ini. Baik, itu dia. Dan juga kalau kita lihat Ustaz, apakah perkembangan industri ketika ini merupakan refleksi sebenar kepada apa yang perlu dan dimahukan oleh pasaran industri ini Ustaz? Ya, berdasarkan pengalaman saya sejak 2003 dalam menjadi penganalisis kewangan Islam menggunakan teknik YY analysis, ya, kita mencari faktor penyebab kepada suatu situasi. Jadi dalam merencana tentang kewangan Islam, kita perlu kepada matlamat. Jadi matlamat kewangan Islam tak lain tak bukan mestilah maqasid syariah. Nombor satu daripada maqasid syariah ialah menjaga nyawa. Menjaga nyawa kita terjemahkan kepada survival benefit lah yang kita kena pastikan. Jadi untuk menjawab soalan tentang pergerakan ekonomi kewangan Islam ini dalam mendepani COVID-19 ini, saya dapat lihat ramai yang terkesan dengan gejala bencana secara global ni, ya. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang kurang pendapatan, ada yang langsung hilang ketua keluarga pun ada. Jadi dalam kewangan Islam memang ada formula-formulanya. Bila kita buat analisa sebab, kita akan jumpa sebab dan kita boleh pulihkan benda tu mengikut elemen-elemen yang kita kesan nantilah. Jadi industri masih lagi ada, ya. Mungkin ada tekangan dari segi individu yang mungkin mempunyai kuasa membeli, ya. Ada yang hilang pekerjaan, kuasa membeli akan kurang. Tapi industri ada. Antara elemen industri yang penting dalam kewangan Islam ialah pasar modal. Jika kerajaan perlukan kepada dana yang besar, maka boleh buat terbitan sukuk untuk dapatkan dana untuk menjana semula ekonomi dan memperkemaskan kembali kewangan Islam. Itu mungkin secara ringkaslah bagi soalan yang kedua yang akan menyatakan tadi. Baik Ustaz, kalau kita lihat juga sejak penularan pandemik COVID-19 ini, jadi sejauh mana sebenarnya ia memberi kesan kepada industri keuangan Islam ketika ini Ustaz? Ini soalan yang memang agak sensitif, ya. Sebab dia berkait rapat tentang nyawa umat. Kadang-kadang ada individu yang terpaksa melepaskan harta dan aset seumpamanya lah, ya. Jadi perkembangan yang dimaksudkan dalam perkembangan ekonomi Islam ialah satu, perkembangan material, ya. Yang kedua, perkembangan dari segi mungkinlah tentang human resource, ya. Perkembangan yang material yang saya maksudkan dari segi individu yang terlibat dengan kewangan Islam memang ada. Kita ada pakar-pakar, para pensyarah yang masih lagi menyokong tentang perkembangan ekonomi. Kita ada pakar-pakar kewangan disebut perbankan Islam. Kita ada pakar kewangan dalam takaful, ya. Kita ada pakar kewangan dalam zakat dari segi pokok sosial, kan. Jadi untuk mendepani masalah ni, kita perlukan kepada mungkinlah momentum macam mana kita nak memperkuatkan lagi kewangan Islam, ya. Jadi saya dapat lihat dalam laporan yang Bank Negara keluarkan, kan, perkembangan ekonomi khususnya kewangan Islam, ya.
sejak 35 tahun yang lepas kewangan Islam wujud di tanah air kita kan, ia telah berjaya merekodkan sehingga 817.4 bilion sehingga tahun 2021. Itu adalah satu angka yang besar yang menunjukkan bahawa perkembangannya masih lagi ke arah momentum yang positif. Itulah jawapan tentang soalan. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya semua industri memang terlibat dengan situasi ketika ini, namun kita ingin tahu juga bagaimana industri menangani cabaran ketika ini. Namun kita ingin tanyakan selepas ini Ustaz, dan kita akan kembali semula dalam BIS Malaysia kembali selepas ini. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 5.1 bilion ringgit melalui inisiatif GKP. Sukacita saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan bayaran tambahan di bawah GKP 4.0 kepada penerima yang layak, iaitu sebanyak RM500 akan dibayar pada bulan September dan RM500 lagi pada bulan November 2021. Pada bulan Oktober nanti, sebanyak RM500 akan disalurkan kepada pekerja yang kehilangan pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso dalam tahun 2021. Bantuan ini dijangka memanfaatkan sehingga 1 juta ahli yang melibatkan implikasi kewangan RM500 juta. Kembali dalam BIS Malaysia dan kita masih lagi dalam segmen Bual BIS membawakan topik kewangan Islam pulihkan COVID, juga bersama dengan kita di talian iaitu tetamu yang telah pun berada, iaitu penganalisis kewangan Islam Tuan Haji Muhammad Helmi Ahmad. Jadi Tuan Ustaz, kita telah pun tanya dengan keadaan ataupun kewangan Islam ketika ini. Namun kita ingin tahu bagaimana agaknya industri ini menangani cabaran termasuk impak daripada pandemik ini Ustaz. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa kewangan Islam ada matlamat secara syariahnya. Antara matlamat utama ialah menjaga nyawa ya. Jadi saya ada sebutkan di dalam e-book saya Syariah Governance Magazine tentang bagaimana maqasid syariah, objektif syariah ni dapat memacu kewangan Islam. Bila kewangan Islam maju, dia akan memberi kesan positif kepada umat selaku pengguna ya. Alat kewangan Islam ada banyak ya, yang saya boleh nyatakan di sini antaranya ialah wakaf, amanah, banking, pembiayaan, sedekah dan tidak ketinggalan zakat dari segi membantu individu yang tercicir ya. Jadi sejak 2019 kita lihat pandemik ini memberi kesan kepada semua pihak, bukan setakat orang yang hilang pekerjaan, malah orang yang masih bekerja pun ada kesannya ya, ada kesannya. Jadi untuk mengatasi masalah ni, saya suka kongsi sebuah hadis Rasulullah berkenaan dengan mungkinlah yang berkait rapat tentang kalau kita tidak ada sesuatu benda macam mana kita nak buat. Dalam bahasa Arab sebut faqdu syai' la yu'ti, tak ada macam mana kita nak buat. Jadi dalam sudut kewangan Islam, alat yang utama ialah wang. Jika tak ada wang, macam mana kita nak memacu ekonomi? Jadi formula untuk memperbesarkan, merancakkan ekonomi melalui kewangan Islam ni, mestilah kita merancakkan pasaran wang itu sendiri kepada industri ya. Jadi saya ingin kongsikan jugalah dalam kita menghadapi pandemik ni, ramai di antara pemilik-pemilik sijil takaful contohnya terpaksa hold dulu pembayaran sumbangan takaful, tunggu bila keadaan reda dan mereka akan sambung ya. Itu salah satu langkah bijak pengguna lah. Namun ada juga segelintirnya yang terpaksa berhenti terus sebab mereka tak mampu langsung dan dijamin tak mampu, mereka tinggalkan. Jadi itu pun salah satu tindakan yang bijak juga di kalangan pengguna. Mereka rasa tak berani nak berbelanja lebih, jadi reserve untuk perbelanjaan yang kemungkinan mereka tak tahulah. Jadi saya nak kongsi lagi satu lah. Dalam kewangan Islam kita ada beberapa formula
untuk kita mendekani pasca COVID-19 ya. Antaranya ialah yang saya sebutkan tadi ialah merancangkan penawaran wang lah ya. Yang keduanya mungkinlah perbankan Islam perlu berubah kepada satu sistem yang pernah ada di negara barat iaitu tentang credit risk. Bukan credit risk ni untuk menjaga jika berlaku kematian ataupun TPD, tapi ia juga menjamin jika berlaku lapse payment untuk tempoh tertentu. Ya, katakanlah 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi ada pihak insurans ataupun yang terkaful yang mampu untuk nak cover bayaran bagi pihak pengguna. Jadi saya ingin kongsikan lagi satu lah. Dalam kewangan Islam, kita amat menitik berat tentang struktur produk itu sendiri. Kalau kita menggunakan struktur yang berbentuk hybrid, yang not pure syariah, jadi kita mungkin ada mengalami kesan negatif. Tapi kalau kita menggunakan yang pure syariah, yang mana disebut dalam kaedah fiqh, al-ibratu fil maqasid wal ma'ani la fil alfaz wal mabani. Kita melihat dari segi betul-betul struktur yang betul-betul yang Islamik, bukan hanya nama saja Arab, tapi back endnya customer mempunyai kesan yang negatif. Itu mungkinlah boleh menjawab soalan Akmal tadi. Baik Ustaz, kalau kita lihat juga keperluan untuk melihat semula konsep kewangan dan juga perbankan Islam agar ia dapat memberi manfaat kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, bagaimana Ustaz? Jadi perkembangan kewangan sekarang alhamdulillah saya lihatlah kita telah beranjak daripada klasik muamalat kan. Kita sudah ada output, kita dah ada pendigitalan dalam transaksi, kita dah ada mungkinlah unsur-unsur menjaga privasi, ya, itu pun penting, ya, penting. Kalau kita buat transaksi dengan pihak yang tidak dikenali, kita kena pastikan kita terjamin privasi kita lah. Jadi dalam indeks Islam, saya ingatlah 2019, walaupun Malaysia ni tak terpilih dalam indeks Islam, ya, kita boleh lihat Malaysia masih lagi mempunyai ciri-ciri yang boleh mengatasi masalah pandemik ni, ya. Saya lihat dalam contoh dalam Al-Quran surah Zalzalah kan. Mungkin Akmal pernah dengar ceramah-ceramah ilmuwan Islam mengatakan kita tak boleh bawa dunia ke akhirat. Saya rasa ini satu statement yang kena dibetulkan. Sebenarnya dunia itulah yang dibawa ke akhirat, ya. Bekalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat walaupun sebesar zarah kebaikan akan dilihat, siapa buat kejahatan pun akan dilihat. Jadi sama juga dengan perbelanjaan, ya. Perbelanjaan dengan segala macam kaedah untuk memulihkan kewangan kita ni, kita boleh usahakan untuk dapatkan kembali momentum kewangan Islam ni. Jadi yang akhirnya saya nak kongsikan juga tentang bagaimana kesan negatif yang ada selepas pandemik ni kita boleh convert kepada positif, ya. Saya ada buat sedikit analisa yang saya sebutkan tadi, why analisis kenapa, dan bila kita tahu punca kenapa, kita boleh cari solusi untuk mengatasi masalah itulah, ya. Antaranya yang saya dah sebutkan tadi tentang bagaimana pihak perbankan perlu explore possibility lain untuk membentuk satu produk yang boleh menjamin kemaslahan ummah. Yang akhirnya saya nak menyatakan tentang bagaimana industri kewangan sekarang ni kena buat seolah macam hyperlink di antara produk-produk Islam dan bukan individual produk lagi. Banking saja. Kita kena ada link di antara contoh perbankan Islam dengan zakat, zakat dengan takaful. Tak boleh zakat hanya membantu orang jika somebody datang minta mohon, dia bagi duit zakat saja. Tak. Kita kena ada satu macam arrangement di antara zakat dengan takaful. Dan takaful pula dengan takaful supaya zakat tak terbeban untuk membantu pihak-pihak yang terjejas dengan situasi yang berlaku. Baik, jadi seperti mana yang Ustaz maklumkan ataupun kongsikan sebentar tadi, pandemik COVID-19 ini juga telah mempercepat untuk pembangunan pendidikan pelbagai industri termasuk juga perbankan Islam. Dan pastinya dengan
pendigitalan sendiri situasi tersebut untuk lebih memudah carakan penyelesaian kepada kewangan Islam pasti boleh diselesaikan. Dan Ustaz, kalau kita lihat lagi bagaimana kewangan Islam boleh membantu menjayakan proses pemulihan pandemik COVID-19 ini. Yalah, mungkin itu soalan yang penting sejak kita mulakan bual bicara tadi ya. Betul. Kembali kepada pendigitalan, saya ambil contoh tentang pengurusan jenazah. Sekarang ada pengurusan jenazah tanpa tunai. Jadi saya first time saya dengar pengurusan jenazah tanpa tunai ataupun e-jenazah, saya fikir macam mana dibuat kan. Rupa-rupanya dia adalah satu sistem yang telah dibuka kepada para pengguna. Jadi pengguna akan mula mencarum awal-awal dulu. Dan bila berlaku situasi yang tidak diingini, kematian, kehilangan ahli keluarga, pelanggan hanya perlu buat satu panggilan saja. Semua proses akan diuruskan oleh ejen tersebutlah. Tak perlu kita berurusan dengan wakil kat masjid. Anda berada di mana saja sekalipun, ada pihak yang datang. Ini salah satu bentuk, bukan setakat pendigitalan dari segi angka, tapi dari segi urus jenazah sebagai contohlah ya. Jadi untuk kita hidup survive dalam keadaan situasi pandemik ni, menggunakan tool kewangan Islam, menggunakan teknologi digital yang dah ada ni, kita boleh lagi melangkah dalam membantu orang yang terjejas satu part ya. Bagi pihak yang mempunyai kekurangan pendapatan, saya boleh nyatakanlah masih lagi ada peluang dan ruang untuk mereka bergerak ya, sebab kita ada manusia di sekeliling kita ya. Dalam kewangan Islam, antara elemen penting dalam kewangan ialah al-aqidain, iaitu pihak-pihak yang berakad. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sebut khairukum linnas anfa'um linnas. Dari segi literalnya bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang mempunyai manfaat kepada orang lain. Jadi kita ambil dari segi reverse calculation sikit. Hadis tersebut juga bermaksud selagi ada manusia, maka akan ada hajat dan ada keperluan. Selagi ada keperluan, maka akan ada peluang-peluang ekonomi dan peluang kewangan. Jadi kita kena explore lah. Saya tak boleh nyatakan secara detail apa dan bagaimana nak buat. Mungkin itu dalam segmen yang lain. Jadi kita boleh masih lagi mendepani, sebab selagi ada Al-Quran dan Hadis, kita faham betul-betul Al-Quran dan Hadis ini bukan secara klasik tapi secara moden, kita akan berjaya ya, akan berjaya mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Baik, jadi Ustaz, mungkin apakah langkah yang sewajarnya bagi industri kewangan Islam selepas ini? Saya terbaca dalam penyelidikan saya tentang bagaimana kawan-kawan, sahabat-sahabat cuba mengatasi masalah yang mereka hadapi kan. Jadi kita lihat ada dana-dana yang dikeluarkan, ada geran-geran yang dikeluarkan oleh kerajaan dari segi merancangkan ekonomi e-commerce ya. Kita sekarang berada di rumah dan kita tak tahu sampai bila lagi kita masih lagi berurusan secara maya macam saya dengan Akmal, dan mungkinlah dengan pelanggan-pelanggan di luar sana yang punya barang dalam e-commerce yang ada masih lagi secara maya. Jadi untuk merancangkan, saya rasalah peluang-peluang yang mungkin kita kena explore ialah memahirkan rakyat kita tentang e-commerce. Itu satu perkara lah ya. Memahirkan tentang e-commerce. Yang keduanya, kalau tak ada barang, macam mana nak berniaga, macam mana nak dapat duit. Jadi kita kena bagi ruang dan peluang untuk rakyat kita mempunyai bahan dan barang untuk ditawarkan. Jika tidak mempunyai kemahiran untuk menjual barang dan bahan, mungkin dari segi perkhidmatan ya. Itu perkara yang ketiga. Kita kena explore perkhidmatan ya. Dan kita tak rasa pelik macam sekarang kita boleh lihat di dalam media sosial ada perkhidmatan, maaf saya sebut lipat kain ya, contoh. Itu perkara yang paling mudah yang saya boleh bagi contohlah. Apa sahaja yang boleh memberi manfaat kepada orang akan boleh menjana kewangan kepada kita sendiri. Baik, jadi Ustaz mungkin
Baik, jadi mungkin secara ringkasnya kita boleh kongsikan kepada seluruh umat Islam, seluruh masyarakat di Malaysia ini tentang kewangan Islam. Kita bersama-sama perlu bekerjasama untuk memulihkan dalam situasi ini, dalam situasi COVID-19 ini, Ustaz. Ya, betul. Mungkin kalau dalam kitab-kitab klasik macam hasil karangan yang saya boleh nyatakan Imam Dr. Yusof Qaradawi ada cerita tentang syariat Islam, tentang kewangan Islam. Jadi secara klasiknya mungkin dia menyatakan prinsip-prinsip. Jadi prinsip ni sebenarnya macam satu formula. Formula untuk mendapat satu benda kita kena guna formula macam matematik jugalah. Ya. Macam mana kita dapat 2 ada pelbagai cara. Ya. Mungkin 2 campur 0, mungkin 1 campur 1, mungkin 2 darab 1, itu formula. Jadi dalam kewangan Islam ada formula-formulanya lah untuk kita memulihkan ekonomi dan memulihkan kewangan. Kita andaikan 600,000 rakyat yang kehilangan pekerjaan contohnya lah. Ya, kalau bukan angka sebenar di negara kita kan. Kalau 600,000 yang tak ada pekerjaan, adakah mereka tidak ada kehendak? Adakah mereka tak makan? Adakah mereka langsung tak buat apa? Sudah pastinya mereka ada kehendak nak makan, nak itu dan nak ini ya. Jadi dalam kewangan Islam ada banyak tools dia, ada banyak alat. Mungkin pembiayaan, ya, kalau di peringkat negara mungkin kita ada sukuk, ada dana, ada bond. Di peringkat pertengahan mungkin ada koperasi Islam yang boleh membantu ahlinya. Masa ni dah tak boleh nak ambil kira sangatlah, kena bantu ahli lebih daripada lain perkara lah. Contohnya, perlukan barang, ambil barang dulu, bayar ansuran. Kalau langsung tak ada pekerjaan, dibagi peluang pekerjaan dengan cara yang tertentulah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Helmi Haji Muhammad yang telah membawakan topik yang membincangkan topik kewangan Islam pulihkan COVID bersama-sama dengan kita dalam segmen Bualbis. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Baik, saudara, BIS Malaysia edisi 19 Julai 2021 berakhir di sini. Terus amalkan norma baru dan patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.